Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Sarawak bersedia untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, sekiranya diberi peluang, Kerajaan Sarawak mahu notis pemberitahuan diberikan supaya persediaan untuk penganjuran sukan dui tahunan berkenaan dapat dianjurkan. Dan kalaulah kerajaan persekutuan hendakkan Sarawak menjadi tuan rumah, kita terima menjadi tuan rumah pada 2024. Tapi beri kita time, kerana kita terpaksa menaik tarafkan tempat-tempat sukan kita. Stadium kita terpaksa kita naik taraf. Ada yang patut di-repair, dinaik padang-padang bol kita, padang tenis kita. Jadi saya Ramadan Karim, ask them to give us notice so that we can upgrade facilities kita. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan insentif kepada para atlet yang menyumbang pingat dalam SUKMA ke-20 MSN 2022, Sukan C ke-31 Sukan Commonwealth Birmingham 2022 dan Sukan para ASEAN 2022 di Kuching pada Khamis. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah lagi, Badan Sukan Negara telah menyatakan bahawa kos penganjuran SUKMA adalah besar dan hanya Kuala Lumpur yang mempunyai keupayaan dan kemudahan pada masa ini. Sehubungan itu, beliau telah mencadangkan agar penganjuran SUKMA itu diadakan secara bergilir antara Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah sekiranya negeri-negeri lain tidak dapat menganjurkannya selaras dengan semangat Malaysia. Premier Sarawak menambah, Sarawak menerima untuk menjadi tuan rumah kerana mahu membangunkan sukan negeri ini sehingga ke peringkat antarabangsa. Kita nerima sebab saya nak developkan sport up to international level for Sarawak. Biar kita sukan SUKMA, kita sama-sama membangunkan sukan kita di Malaysia kerana kita ada Malaysian spirit, dan keduanya kita nak tingkatkanlah kualiti atlet kita. Pandadilal Rinong udah, Sora Boni sudah, dan kita lagi mau banyak atlet kita yang mempunyai prestasi antarabangsa. Terdahulu ketika berucap, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pemberian insentif khas kepada atlet memberi motivasi kepada atlet-atlet sukan untuk terus cemerlang dalam sukan diceburi. Jelas beliau, sumbangan insentif kepada atlet sukan yang berjaya mengharumkan nama Sarawak dan negara secara langsung memberi suntikan semangat kepada para atlet bagi menggandakan usaha mereka. Ramai yang telah mengharumkan nama negeri. Harapan kita adalah insentif seperti ini akan menyuntik semangat-semangat atlet-atlet kita yang sedia ada. Tapi saya rasa ucapan terima kasih ini kepada atlet-atlet bukannya hanya kepada atlet-atlet saja. Untuk seseorang atlet itu berjaya dalam apa-apa lapangan acara yang mereka ceburi, yang melibatkan kedisiplinan, yang melibatkan ramai mereka yang lain, daripada ibu bapa yang memberi dorongan kepada coaches, jurulatih, kepada persatuan-persatuan yang mana telah memberi galakan, presiden dan juga persatuan-persatuan sukan yang terlibat. Untuk rekod jumlah keseluruhan insentif diagihkan kepada pemenang pingat SUKMA ke-20 Kuala Lumpur 2022 adalah sebanyak RM510,250. Manakala 3 pemenang pingat Sukan Commonwealth 2022 Birmingham menerima insentif berjumlah RM23,000 hasil penghutan 1 pingat emas dan 3 perak. Laporan seterusnya. Sebanyak RM1.33 juta peruntukan projek transformasi luar bandar RTP menerusi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban yang juga Timbalan Premier Sarawak
Datuk Amar Douglas Ugambas disalurkan untuk melaksanakan projek di kawasan tersebut pada tahun 2023. Perkara itu dimaklumkan oleh penolong jurutera awam dari Jabatan Kejeraya JKR Bahagian Betong, Abang Rafizul Abang Noria, semasa mengetuai lawatan ke tapak projek RTP di Betong baru-baru ini. Katanya tujuan lawatan adalah untuk memperhalusi dan memuktamadkan spesifikasi beberapa projek yang telah disenaraikan di bawah peruntukan projek RTP tahun 2023 dengan JKR Bahagian Betong selaku agensi pelaksana. Sebanyak 7 projek telah dipersetujui termasuk naik taraf prasarana di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sepau bernilai RM150,000, pembinaan semula jambatan air bim Nanga Bangkit Sepau bernilai RM300,000, naik taraf prasarana di Rumah Panjang Rapong Debak bernilai RM200,000 dan naik taraf jalan di bahagian hadapan dan bahagian belakang Rumah Panjang Nanga Lop Debak bernilai RM150,000. Projek lain termasuk membina jalan di bahagian belakang Rumah Panjang Babu Kerangan Debak bernilai RM200,000, naik taraf jalan akses ke Rumah Panjang Baru Ranga Ulai Debak bernilai RM150,000 dan naik taraf prasarana Rumah Panjang Berduru Paku Sepau bernilai RM180,000. Beralih ke perkembangan lain. Pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari depan akan memberi fokus utama kepada blok Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata Sabah dan Sarawak akan diberikan perhatian yang lebih pada bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah beliau yakin Sabah dan Sarawak akan menerima peruntukan yang lebih baik dalam pembentangan bajet 2023. Confident that we are getting a better budget this year, and as I mentioned, we will give extra focus to Sabah Sarawak. But then you have to wait for the budget that is going to be tabled on the 24th. Then we will deliver to our SMEs, our usahawan. As I said, we will give additional focus to Sarawak and Sabah. Thank you. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pelancaran Uda Galeri Jualan Baharu di Pusat Beli Belah Sarawak Plaza di Kuching pada Khamis. Dalam hal itu, katanya pembukaan Galeri Jualan Baharu Uda Holdings Berhad di Sarawak bertujuan untuk merancangkan ekonomi negara. Tambah beliau, Galeri Jualan Uda Land Sarawak Sendirian Berhad juga berperanan mengketengahkan produk hartanah yang ditawarkan sekaligus memudahkan pelanggan mendapatkan maklumat produk. Paparan seterusnya, Pusat Persidangan Serian atau Serian Conference Center yang menelan kos RM87 juta kini siap, kira-kira 94.18%. Kerja-kerja pembinaan pusat persidangan itu dijangka siap sepenuhnya pada 22 Mac depan. Apabila sekelak pusat persidangan serian tersebut mampu menampung lebih 1,000 orang jemputan dalam satu-satu masa. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada berharap kontraktor projek berkenaan agar menyiapkan pusat persidangan tersebut dalam tempoh masa ditetapkan. Dalam perkara itu, Deloitte Kids Edu meraihkan ulang tahun kedua programnya di Sarawak dengan menyampaikan anugerah bagi mengiktiraf 30 pelajar terbaik. Majlis tersebut telah berlangsung di Wisma Sabati pada Khamis dan disaksikan oleh Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati, Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Ku Bujang dan tetamu kenamaan lain. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Deloitte Malaysia, Yi Wing Peng berkata, Deloitte Kids Edu menyasarkan untuk meningkatkan prestasi akademik kanak-kanak B40 berumur antara 7 hingga 12 tahun. Yi menegaskan keutamaan Deloitte Kids Edu adalah untuk menjadikan pendidikan boleh diakses oleh kanak-kanak yang kurang bernasib baik di seluruh Malaysia. Justru itu, ujarnya, hasil dari penilaian dan maklum balas yang dikumpulkan didapati para pelajar secara konsisten telah menunjukkan peningkatan dalam literasi bahasa Inggeris dan peningkatan keyakinan dalam komunikasi mereka. Kelas Deloitte Kids Edu kini memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak sekolah rendah dari 6 lokasi iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Sarawak dan Negeri Sembilan.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.